Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haili Halimi bin Abdul Hamid. Dan pada hari ini saya akan berkongsi tentang tajuk pakaian dalam syurga. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang konsep pakaian dalam syurga, jenis-jenis pakaian dalam syurga, keistimewaan pakaian dalam syurga, kisah-kisah palsu atau dhaif tentang pakaian syurga, dan perbandingan agama lain berkenaan pakaian dalam syurga. Pertama sekali, saya akan berkongsi dahulu tentang konsep pakaian di syurga. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, pakaian iaitu sesuatu yang dipakai berupa baju, seluar, kasut dan juga perhiasan seperti gelang-gelang emas dan sebagainya. Pakaian itu merupakan satu lambang keindahan, kekemasan dan keelokan terhadap setiap manusia. Oleh itu, manusia di seluruh dunia ini sangat mengambil berat tentang etika pemakaian mereka, kerana ia akan menutupi tubuh badan mereka yang melambangkan diri mereka juga, khususnya kaum wanita. Berbalik kepada topik pada kali ini tentang pakaian di syurga, kita ketahui pakaian di syurga ini adalah sangat indah dan ia adalah sangat berbeza jika dibandingkan dengan pakaian yang berada di dunia. Pakaian-pakaian ahli syurga yang dikurniakan Allah ini, salah satunya ialah kain sutra dan gelang-gelang daripada emas, perak dan mutiara. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Insan ayat 12 yang bermaksud, dan dia memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka, syurga dan pakaian sutra yang halus. Selain itu, dalam surah Al-Hajj ayat 23 yang bermaksud, di sana mereka diberikan perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka daripada sutra. Berdasarkan firman Allah tersebut, dapat dipastikan pakaian-pakaian yang dikurniakan oleh Allah kepada para penghuni syurga adalah berbentuk sutra dan perhiasan-perhiasan daripada emas dan sebagainya. Berikutnya tentang jenis-jenis pakaian dalam syurga. Menurut pemikiran Fakir Ad-Din Al-Razi, beliau telah membahagikan pemakaian penghuni syurga kepada dua. Pertama sekali ialah pemakaian berbentuk perhiasan, dan yang kedua ialah pakaian yang menutupi tubuh badan. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 31 yang bermaksud, dalam syurga itu mereka diberikan perhiasan gelang emas. Gelang emas merupakan satu perhiasan, salah satu perhiasan dalam kategori pertama yang telah dikeluarkan oleh Al-Razi. Manakala pendapat kedua iaitu pemakaian yang menutupi tubuh badan, iaitu sutra yang halus. Dalam firman Allah dalam surah Al-Insan ayat 21, mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan pemakaian gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Berdasarkan firman tersebut, Imam Ibn Qayyim ada menjelaskan tentang sundus dan istabrak. Makna sundus iaitu sutra yang halus, yang tipis, dan istabrak pula ialah sutra yang tebal. Sutra merupakan kain yang paling lembut. Berdasarkan firman Allah tersebut, dapat dijelaskan kedua kategori pemakaian yang telah daripada Al-Razi, iaitu pemakaian berbentuk perhiasan dan pakaian yang menutupi tubuh badan seperti gelang-gelang emas dan pakaian berbentuk sutra. Sambil itu, terdapat juga keistimewaan tentang pakaian dalam syurga.
segala yang terdapat dalam syurga itu adalah sangat istimewa dan sangat berbeza jika dibandingkan dengan apa yang kita dapat semasa di dunia. Pertama sekali, pakaian dan perhiasan ahli-ahli syurga tidak akan rosak. Seperti yang kita ketahui, semasa di dunia, pakaian-pakaian seperti baju kita akan mudah rosak dan reput. Sedangkan di syurga, ia semua tidak akan rosak dan tidak akan usang. Seperti sabda daripada Abu Hurairah, barang siapa yang masuk syurga, ia akan bersenang-senang dan tidak usang, dan masa mudanya tidak akan lenyap. Maksud tidak usang di situ ialah tentang pakaian-pakaian di syurga yang tidak akan rosak, reput, dan warnanya juga tidak akan lusuh. Yang kedua ialah pakaian penghuni syurga lebih baik daripada pakaian di semasa di dunia. Dalam hadis yang telah dalam satu hadis, dalam satu kisah, aku telah menghadiahkan Rasulullah bahan daripada sutera, dan ramai yang silih berganti melihatnya. Kemudian Rasulullah telah bersabda dan bertanya, apakah kamu kagum dengannya? Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Baginda bersabda, demi zat yang baginda bersabda pula, sungguh pun sapu tangan Sa'ad bin Mu'az di dalam syurga itu lebih baik daripada sutera yang telah dihadiahkan ini. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah telah menjelaskan betapa tingginya taraf pakaian-pakaian yang berada di syurga berbanding pakaian yang berada di dunia, termasuk sutera. Yang ketiga, pakaian di syurga tidak dihadkan kepada sesiapa pun. Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang untuk kaum lelaki memakai sutera dan perhiasan-perhiasan berbentuk emas. Namun wanita pula tidak diharamkan. Hal ini kerana Allah akan memberikan kenikmatan yang sebesar-besarnya kepada mereka yang taat kepadanya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, bermaksud sesiapa yang memakai sutera di dunia, dia tidak akan memakainya pada hari akhirat. Dan juga janganlah kamu minum di dalam bekas emas dan juga perak, dan janganlah kamu memakai sutera dan juga dibaj. Sesungguhnya kesemuanya itu adalah untuk mereka orang kafir di dunia, ia adalah untuk kamu di syurga. Dan yang keempat pula, pohon syurga yang menghasilkan pakaian-pakaian syurga. Telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr yang berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang pakaian penghuni syurga. Selepas itu terdapat sebahagian yang tertawa tentang persoalan tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, kenapa kamu ketawa? Apakah kerana orang yang tidak tahu bertanya kepada orang yang mengerti? Kemudian Rasulullah pun bertanya kembali, siapa yang bertanya tentang pakaian syurga tersebut? Orang tersebut menjawab, aku ya Rasulullah. Maka baginda pun bersabda, tidak, tapi pakaian itu keluar daripada buah-buah syurga. Baginda mengucapkannya sebanyak 3 kali. Berikutnya, tentang kisah palsu atau dhaif berkaitan pakaian dalam syurga. Nikmat-nikmat dalam syurga ini juga terdapat kisah-kisah palsu ataupun hadis yang berstatus dhaif. Seperti yang telah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah menjadikan syurga putih kerana pakaian yang paling disukai oleh Allah berwarna putih. Maka pakailah
orang hidup dengan kafankanlah orang mati dengannya. Kemudian baginda menghimpunkan para penternak dan bersabda, sesiapa di antara kamu yang mempunyai kambing berwarna hitam, maka campurkan ia dengan kambing yang berwarna putih. Berdasarkan hadis tersebut, disebut syurga itu warna putih dan Allah menyukai pakaian berwarna putih. Sedangkan Allah telah menyebut dalam surah Al-Kahfi ayat 31 yang bermaksud dalam syurga itu mereka diberi perhiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan tebal, sedangkan mereka duduk sambil bersandar di atas lipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala tempat istirahat yang indah. Agama-agama lain juga mempunyai pandangan yang berbeza tentang pakaian yang akan dipakai oleh si mati apabila mereka meninggal. Sebagai contohnya dalam kisah kepercayaan agama Marapu yang terletak di pedalaman Indonesia, orang Sumba mentarifkan bahawa kehidupan di alam sana adalah sama seperti semasa di dunia. Mayat mereka akan diberikan pakaian dan bekal kubur sama seperti yang berada di dunia. Mereka akan melakukan upacara kubur batu dan jenazah mereka akan dibalutkan dengan kain-kain bergantung kepada jumlah kain yang dipersembahkan. Mereka juga berpendapat orang yang meninggal, arwahnya dipercayai masih berada berdekatan dengan jenazah, sehingga kan keluarga memberikan persembahan yang berbentuk sirih pinang dan makanan yang disukai semasa hidup. Mereka juga berpendapat perjalanan menuju ke alam mereka iaitu Parai Merapu merupakan perjalanan yang sangat panjang. Oleh itu keluarga akan memberikan bekal kubur membalut dengan pakaian yang mereka kenakan serta akan mengorbankan haiwan-haiwan sebagai kenderaan di alam sana. Jelas di sini apa yang diberikan kepada mereka ketika mereka telah meninggal akan digunakan oleh si mati semasa berada di alam yang dipercayai oleh mereka itu. Dan itu juga terdapat kisah tentang suku Dayak Rayan mendalam di Putus Siwau, Kalimantan Barat di Indonesia. Mereka akan menghias si mati berupa pakaian dan perhiasan yang sangat bernilai seperti gelantangan, cincin dan ikat pinggang daripada manik-manik. Mereka mempercayai manik-manik yang digunakan dalam perhiasan itu akan melindungi jenazah daripada gangguan roh jahat. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.